Assalamualaikum, kita berjumpa sekali lagi. Minggu lepas tak ada video, cuti lah kan minggu lepas. Minggu ni sambung balik. Okay, hari ni agak malang, Kentrade tak boleh nak login. Bukan, dia tak boleh, dia boleh login tapi dia kata dia dalam sedang buat maintenance sampai esok. Jadi saya guna terus software ni, ChartNexus, yang kita tahu ChartNexus ni sama je dengan dalam Kentrade tau. Kentrade menggunakan enjin ChartNexus. Okay, hari ni video saya akan cerita pasal indikator volume. Kalau kita pergi dekat bahagian indikator ni, dia lebih sama je. Walaupun nampak lain tapi sebenarnya lebih kurang sama. Kita akan pergi ke bahagian volume. Untuk Kentrade ataupun ChartNexus ni dia ada dua. Ada satu volume, volume, dan satu lagi volume MA. Apa bezanya? Okay, untuk volume tak ada parameter yang dia bekalkan, maknanya kosong lah, tak ada apa. Tapi kalau kata volume MA, dia ada tambah satu lagi, dia panggil satu garisan moving average. Nanti kita akan tengok lah. Okay, kalau kata kita ambil volume, bila buka dia akan duduk di belah bawah ni. Ni yang seketul ni kan. Sini ada pen tak? Tak ada juga apa ni dia. Okay, kalau kat sini okay, kalau sini kita panggil harga. Mana harga ni ada paksi X dan Y, ya ke? Ke Y dan X? Tak kisahlah mana-mana pun. Di mana yang ini mewakili harga dan bawah ni mewakili time. Kalau kata volume tu dia duduk kat bawah ni. Ni. Yang dia macam bar tegak. Dia macam candlestick juga tapi dia tidak ada open, high, low, close. Dia cuma ada total volume. Jadi kalau kita rapatkan, saya nak adakan kita tak nampak. Kita nampakkan dekat, kita akan nampak dia ada color lah, hijau dan merah. Hijau dan merah ni bergantung pada platform yang kita guna. Dia ada yang kita boleh pilih option, di mana kalau kata hijau, di harga yang tutup ataupun close dia lebih tinggi dari open, dia tandakan warna hijau. Tanda hijau. Ada juga yang boleh edit tak? Nampak dia. Ada juga yang kadang-kadang kita tengok candle warna merah tapi dia punya volume warna hijau. Itu kemungkinan besar dia ikut pada harga close. Contoh kalau kata kalau candle tu merah, ada tak contoh sini? Kalau candle tu merah tapi close-nya lebih tinggi daripada open semalam, close malam, kemungkinan besar dia akan jadi color hijau. Secara contoh, merah, tak ada lah pula. Maksudnya dia ikut harga close hari ni. Walaupun katalah candle hari itu merah, tapi sebab dia close lebih tinggi. Sekejap kita try ni. Cantik, ada pun. Panjang umur. Okey. Ini tadi kalau kata option pertama, kalau kata candle tu putih ataupun candle warna hijau, ataupun senang cerita close lebih tinggi daripada open. Ni open, ni close, ni hijau kan? Tapi kenapa yang ini close-nya di bawah, open dia di atas dan dia jadi warna hitam, tapi kenapa volume dia warna hijau juga? Ini kalau macam ni, setting ni sah-sah diambil. Close yang candle sekarang ni, candle ni lebih tinggi daripada harga close semalam, sebab tu dia masih lagi hijau. Dan ada juga setting yang menggunakan ikut color candle. Kalau candle ni hijau, dia pun warna hijau. Kalau candle ni merah, dia warna merah. Tak kisahlah, walaupun close-nya lebih tinggi, dia akan warna merah. So ini rupa paras volume tu lah. Okey, apa gunanya volume ni? Volume ni pun dia sebahagian daripada, boleh tak sorokkan benda ni? Tak boleh juga. Biarlah.
nak memberitahu dalam satu hari trading, kita ambil katalah ini, ni harga bergerak daripada open turun, lepas tu naik atas paling tinggi, lepas tu close kat sini, dan volume yang berlaku pada ketika ini lebih kurang sebelah kiri ni 3 juta volume. Dia nak bagi tahu berapa banyak stok ni, saham ni yang diniagakan pada hari itu yang bertukar tangan. Kita tahu dalam bursa satu lot mewakili 100 unit. Jadi macam mana nak kira volume? Okay. Katalah kita ambil contoh senang lah. Saya jual satu lot. Satu lot bersamaan 100 unit. Unit saham. Okay. Saya jual satu lot je. Jual satu lot. Dan of course mesti ada orang beli satu lot. Berapakah jumlah volume yang berlaku? Okey, dalam kejadian ni kita akan kata jumlah volume adalah 100 unit. Okey. Kemudian sekali lagi saya pula beli. Saya pun beli satu lot juga. Satu lot juga. Dan of course sebelah kanan ni mesti ada orang yang jual satu lot juga. Okey. Tadi dah 100 unit, sekarang ni kita tambah lagi. Berapakah bilangan volume yang berlaku pada ketika ni? Tambah lagi 100 unit. Sebab kita jual 100 lot je lah, unit. Jadi total sudah jadi 200 unit. Okay. Tapi ada satu lagi dipanggil transaksi. Transaksi, kalau kadang-kadang orang pasal transaksi. So transaksi tu yang dua ni. Ini transaksi pertama, ini transaksi yang kedua. Jadi transaksi 2, volume sudah 200 unit. Jadi keseluruhan proses ni berlaku dalam tempoh satu hari. Kalau kita buka chart satu hari lah, ni daily chart, dan banyak tu lah volumenya. Tapi tak bermaksud 3 juta unit serentak jual dan beli. Sebab kita dah nampak tadi 100. Tadi saya jual 100, lepas tu saya beli 100. Ada kemungkinan ataupun memang pun sebenarnya 3 juta bukan semua 3 juta. Mungkin stok yang sama hari tu, katalah hari ni 3 juta ni total ya volume. Kemungkinan besar mungkin 1.5 saja. Ni kita cerita bodoh ya, 1.5 juta saja yang berubah tak berubah. Tapi harga dia mungkin berbeza. Macam saya kata tadilah, mula-mula kita beli satu lot. Katalah saya beli satu lot RM1. Mula-mula saya jual RM1. Lepas tu saya beli balik pada harga RM1.10. Lepas tu saya jual pula RM1.20. Lepas tu katalah transaksi terakhir saya jual balik, tadi beli jual, last kali jual pada harga RM1.50. Jadi transaksi terakhir RM1.50. Harga dah nampak naik RM1.50. Tapi stok yang sama sebab saya jual satu lot. Okey simple lah ni. Tak perlulah di pening-peningkan kepala sangat. Itu saja, dah faham yang tu pun cukup. Apa yang kita nak buat dengan volume ni? Boleh tak dia membantu kita dalam membuat trading plan? Jawapan dia boleh dan sangat digalakkan. Walaupun ada kata volume ni manipulasi, memang betul lah tadi kan kita nampak 3 juta tapi dia bukan 3 juta unit pun, dia pasing-pasing macam tu. Kita boleh gunakan dia untuk menentukan sama ada stok itu sedang aktif, stok tu kalau dia tengah ada benda-benda ajaib, benda ajaib ataupun benda-benda yang tiba-tiba je lah, kenapa pula kan. Maksudnya kalau kita tak letak volume, contohlah pada ketika kejadian ni lah, sini kita tak letak volume, kita tak tahu sebenarnya apa jadi. Kita memang nampak harga, kita nampak harga ni naik, tapi kita tak tahu cerita tambahan dia. Jadi kita boleh tambah volume, baru kita tahu, punya masa kejadian ni ada volume, masa kejadian ni nampak volume tu berbeza berbanding dengan yang lain-lain ni. Ni sikit.
ni tiba-tiba banyak. Ni sikit, ni tiba-tiba banyak. Sebab benda ni, bila kita faham dekat sini, ni kejadian yang macam ni, kita boleh bawa benda ni pada mana-mana cat dan kemungkinan benda ni akan berlaku lagi di masa akan datang. Esok ke, lusa ke, tahun depan ke, 10 tahun ke, 100 tahun ke, 200 tahun, akan berlaku benda yang sama juga. Okay, saya nak ringkaskan macam mana kita boleh gunakan volume ni. Okay, yang pertama, untuk kita tengok trend. Contoh, setiap kali sebelum ni kita dah pernah belajar, kalau trend yang sihat nak naik, dia kena naik, turun, dan naik, turun, dan naik, turun. Ada orang panggil benda ni zigzag. Okay. Macam mana bentuk volume pada ketika dia zigzag? Selalunya volume ni umpama macam kita panggil macam roket nak meluncur naik atas lah. Kalau roket tu dari starting, dia statik, nak gerak ke atas, dia akan perlu bahan bakar yang sangat banyak untuk dia tolak roket tu naik atas. So bila roket tu dah sampai atas, dah sampai luar angkasa, dia tak perlukan lagi bahan api yang banyak, dia dah tinggal sikit je lah. Lepas tu dia gunakan momentum dia saja. Jadi dalam keadaan sedang menaik dan menurun ni, kita akan nampak volume selalunya akan nampak pertambahan. Dan sini bila menurun kita akan nampak pengurangan. Lepas tu bila sampai kat sini kita akan nampak balik pertambahan, turun, pengurangan, dan bila naik ada akan nampak penambahan, sampailah tiba-tiba dia berubah arah. Dia berubah arah. Bila berubah arah, apa saja kita belajar masa naik ni, kita terbalikkan. Masa menurun ni kita akan nampak dia banyak pula volume. Dia naik volume sikit, dia turun, volume bertambah, macam-macam tambah dia lah kan. Lepas tu tiba naik tepi sikit je volume dia, dan turun. Dia menurun dan menaik sama. Kita fahamkan yang menaik, nanti yang menurun pun akan dapat bentuk yang lebih sama lah. Itu sebab tu dalam keadaan yang sedang trending menaik macam ni, kita akan nampak perbezaan secara mata kasar masa naik, masa dia naik, dan masa menurun volume dah semakin sikit. Saya macam mana nak besarkan ni. Okay. Ni ada kemasukan volume, tapi bila menurun sini kan volume dah semakin rendah dan tinggi, semakin tinggi. Dan waktu dia menurun ni, kita nampak volume semakin kurang, dan semasa dia tengah naik ni, tiba-tiba ada kemasukan. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, kita boleh tengok juga perbezaan chart tu. Kalau kita sedang, katalah kita nak pilih chart kan, kita akan nampak chart tu kalau aktif ke tak, di mana ada perbezaan yang sangat ketara. Pada ketika ini hampir tidak nampak volume. Volume ada tapi bukan tak ada, tak nampak saja. Dan kita nampak ada banyak volume kat sini. Jadi kalau kata chart ni sedang trending menaik, kita boleh kata ini valid sedang uptrend lah. So bila uptrend ni kita cuma nak cek lubang-lubang entry lah. Ini volume yang kosong ni bukan tak ada langsung, disebabkan ini dah banyak volume. Jadi kalau kita fokus kat area sini, masih ada lagi sikit kan. Sikit. Okay. Nanti saya ingat kita boleh sambung lagi minggu depan pasal volume ni, sebab ni cuma pengenalan je. Dan rupa bentuk volume ni juga menentukan kita boleh buat sedikit kesimpulan ataupun kita boleh buat satu, orang kata, sebagai panduan di masa akan datang lah. Sebabnya ada bentuk volume yang memang nampak seolah-olah dimanipulasikan. Saya bagi contoh. Okay. Ini saya tak dapat banyak data. Dah habis dah. Okay. Kalau jumpa chart yang bentuk volume dia begini, sangat aktif, dan sekata kenaikan dia ini selalunya ada proses dia orang panggil lebih kurang apalah, cening. Dia pasing-pasing. Dia beli jual.
Ini volume macam ni selalunya tak berapa sihat lah. Memang kita boleh layan, tak ada masalah. Nak stok ni beli sajalah kan, jaga stop loss je lah kan. Tapi bila kita nampak chart yang memang keluar bentuk yang volume sekata macam ni, itu namanya contoh lain. Sebab ni tak banyak data nak boleh tunjuk. Tak banyak, tapi ni dia ada sikit lah. Alamak. Ni. Kalau boleh buka lah nanti, kalau Cantrade boleh buka, boleh nampak di mana volume sangat sekata. Sangat sekata. Ni. Sekata. Kita boleh kata dia sedang mengumpul. Dan juga kita boleh kata sebenarnya dia menunggu masa untuk something yang akan berlaku di masa akan datang. Tapi senang kita, biasanya cat-cat yang macam ni, kita panggil dia cat yang dimanipulasikan lah. Walaupun manipulasi, tetap kita boleh buat duit. Cuma khas untuk trader-trader kental sajalah. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi. Kita akan fokus pula pada tips ataupun tips lah selalunya untuk tengok volume ni. Kita jumpa lagi lah minggu depan. Assalamualaikum, bye-bye.